Three, two, one. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita pada episod kali ini bersama saya Adenin. Dan pada hari ini kami akan mengubah satu peristiwa atau konflik yang telah berlaku pada tahun 1511, iaitu konflik yang berlaku di antara Sultan Mahmud Shah dengan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Siapakah Sultan Mahmud Shah dan siapa pula Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir? Jadi setia bersama kami sehingga kami merungkaikan persoalan ini. Konflik ini turut berlaku adalah disebabkan oleh perkahwinan di antara Tun Fatimah dengan Tun Ali serta fitnah daripada Khawaja Hussein. Jadi mari kita lihat dan rungkaikan dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang telah terjadi yang menjadikannya sebagai satu peristiwa penting di dalam pensejarahan Tanah Melayu dan bagaimana konflik ini telah membawa kepada pembunuhan Tun Mutahir serta keluarganya. Dan konflik ini juga sedikit sebanyak telah mendorong kepada kemerosotan Melaka sebelum kedatangan Portugis. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, mari kita rungkaikan peristiwa yang telah berlaku ini. Baiklah, sebelum kita mendengar konflik yang berlaku antara Sultan Mahmud Shah dengan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dan kejatuhan Kota Melaka, saya akan menceritakan latar belakang mengenai Sultan Mahmud Shah dan Tun Mutahir. Siapa Sultan Mahmud Shah? Sultan Mahmud Shah merupakan putera kepada Sultan Alauddin Riyad Shah bersama isteri keduanya Tun Telani. Sultan Mahmud Shah merupakan Sultan Melaka yang ke-8 dan yang terakhir. Baginda memerintah Melaka pada 1488 sehingga 1511. Sepanjang pemerintahan Baginda mempunyai beberapa orang isteri. Yang pertama ialah Tun Kecil atau Tun Wati, iaitu puteri kepada Sultan Mahmud Shah dari Pahang. Isteri Baginda yang kedua ialah Tun Teja, iaitu anak kepada Bendahara Pahang dan dikurniakan seorang anak yang bernama Raja Ahmad. Yang ketiga ialah Puteri Onang Kening, iaitu puteri kepada Sultan Mansur Shah dari Kelantan dan dikurniakan seorang putera yang bernama Sultan Muzaffar Shah. Yang keempat ialah Tun Sabariah, iaitu anak kepada Laksmana Hantuah dan Tun Sedari dan dikurniakan seorang anak bernama Raja Dewi. Dan yang terakhir ialah Tun Fatimah atau lebih dikenali sebagai Tun Kudu yang merupakan anak kepada Bendahara Tun Mutahir. Hasil daripada perkahwinan Baginda dengan Tun Fatimah, mereka telah dikurniakan seorang anak iaitu Tengku Alauddin Riyad Shah II. Semasa zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah, dikatakan telah berlaku pelbagai kemusnahan dan kehancuran daripada keagungan dan kegemilangan yang telah dibina oleh warisan yang terdahulu. Keagungan Kesultanan Melayu Melaka berada di puncak kegemilangan pada pemerintahan Sultan Megat Iskandar Shah, iaitu Sultan Melaka yang kedua sehingga ayahandanya Sultan Alauddin Riyad Shah. Semasa mula menjadi Sultan, Sultan Mahmud Shah dikenali sebagai Sultan yang nakal dan garang. Oleh kerana Baginda ditabal sebagai Sultan pada usia 11 tahun, maka segala pentadbiran Melaka diserah kepada Bendahara Tun Perak. Bagaimanapun, selepas Tun Perak dititah bunuh pada tahun 1498, kemudiannya Baginda melantik Tun Mutahir, anak Tun Ali, sebagai Bendahara Melaka yang baru. Seterusnya, saya akan menceritakan latar belakang Tun Mutahir. Tun Mutahir merupakan anak kepada Seri Naradiraja. Saudara lelaki Tun Mutahir ialah Tun Tahir. Tun Mutahir sejak zaman remaja telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Perniagaannya sering mendapat keuntungan pada ketika itu. Tun Mutahir dilantik menjadi temenggung bergelar Seri Maharaja semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah.
Kemudian Tun Mutahir dilantik menjadi bendahara sewaktu Melaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Pemilihan Tun Mutahir dibuat oleh Bunda Sultan Mahmud Shah daripada 9 orang yang dicalon yang disayangi oleh Sultan Mahmud Shah sendiri. Antara sifat-sifat Tun Mutahir ialah adil dan saksama dan terlalu baik budi pekerti. Tun Mutahir juga menjalinkan hubungan baik dengan pedagang-pedagang dan menjaga kebajikan pedagang-pedagang di Melaka. Beliau juga bijak dalam urusan perniagaan. Tun Mutahir dihormati dan disanjung kerana ketokohannya, bukan sahaja disebabkan oleh beliau seorang pembesar terkenal, tetapi kerana keperimanusiaan mulia yang dimilikinya. Beliau seorang pembesar yang berwibawa dan sangat berpengaruh dan mempunyai kesetiaan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Raja Melaka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan bagaimana tercetusnya konflik di antara Sultan Mahmud Shah dan Tun Mutahir. Konflik antara Sultan Mahmud Shah dan Bendahara Tun Mutahir bermulanya daripada perkahwinan Tun Fatimah. Siapa Tun Fatimah ni? Tun Fatimah ini merupakan anak kepada Bendahara Melaka iaitu Tun Mutahir. Dalam sejarah Melayu, Tun Fatimah digambarkan sebagai seorang gadis dan Sri Kandi yang sangat cerita. Bukan sahaja cerita, malah dia juga mempunyai ilmu kepahlawanan yang tinggi di mana Tun Fatimah ini pandai dalam bersilat. Cuba tengok bagaimana nak mengelak. Nah, tumbuk. Jaga. Ini ada 2 cara. Kejeritaan dan kepahlawanannya dapat dilihat dalam catatan dari Suratul Saratib yang menyebutkan Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan peribahari paras anak Bendahara Seri Maharaja yang bernama Tun Fatimah itu. Terlalu sekali elok rupanya, tiadalah cenderanya lagi. Sedap manis pantas pangus seperti laut madu. Bertasik susu, berpantangkan sakar. Mukanya bercahaya, berkilat-kilat seperti bulan purnama pada ketika cuaca. Tambahan pula kena pakaian kawannya. Anak bendahara, apa yang hendak dipakainya, tiada siapa melarang dia. Makin bertambahlah baik parasnya. Walau bagaimanapun, kisah Tun Fatimah tidaklah semanis rupanya. Bendahara Tun Mutahir tidak memberitahu, apatah lagi hendak menunjukkan Tun Fatimah kepada Sultan Mahmud Shah. Bahkan, bapa saudara Sultan Mahmud Shah sendiri, iaitu Raja di Baruh, telah menegur dan mengingatkan bahawa perbuatan Tun Mutahir itu akan mendatangkan kemurkaan kepada Sultan Melaka. Alangkah baiknya kalau Datuk persembahkan kepada Sultan. Sebab Sultan pun belum ada mempunyai permaisuri. Tak kena anak pipit boleh berkawan dengan enggang, Tengku. Mengapa pula Datuk cakap begitu? Kalau dah pipit, biarlah pipit jual lawannya. Datuk, suntuk betul. Jadi Tun Fatimah pun berkahwinlah dengan Tun Ali iaitu anak Seri Nara Diraja Tun Mutahir yang pada ketika itu merupakan penghulu Bendahari Melaka. Marilah anak-anak semua. Siapa yang sudi mengecilkan tepung tawar kepada pengantin kita ni? Ketika perkahwinan mereka, Sultan Mahmud Shah juga dijemput untuk bertandang ke majlis perkahwinan Tun Fatimah dengan Tun Ali. Kedatangan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Setibanya Sultan Mahmud Shah di majlis perkahwinan tersebut, Sultan Mahmud amatlah terpesona dengan kecantikan dan keanggunan yang dimiliki oleh Tun Fatimah.
dan ini telah membuatkan Sultan Mahmud berasa murka terhadap Bendahara Tun Mutahir kerana bertindak menyembunyikan Tun Fatimah daripada pengetahuannya. Rupa-rupanya Datuk Bendahara ada mempunyai anak perawan yang baik parasnya. Patutnya Datuk Bendahara mesti mempersembahkan anak perawannya kepada tuanku. Ayahanda sudah kemukakan kepada Datuk Bendahara dahulu, tetapi Datuk Bendahara tidak menerima. Sungguh tak baik perangai Datuk Bendahara itu. Sudahlah, mari kita pulang. Berdasarkan teks Suraratus Salatin, tindakan Tun Mutahir sebenarnya telah melanggar adat resam Istana Melaka di mana menurut adat yang diamalkan dalam tradisi politik Melayu pada ketika itu, seseorang bendahara akan menjodohkan anaknya dengan sultan terlebih dahulu. Apatah lagi Sultan Mahmud pada ketika itu telah kehilangan permaisurinya. Jelaslah tindakan bendahara sememangnya kelihatan seperti sengaja menjatuhkan air muka Sultan, mengaibkannya di hadapan orang ramai dan memperlihatkan sikap derhakanya secara terbuka terhadap Sultannya. Oleh itu, Sultan Mahmud merasa kecewa dan marah dengan tindakan Tun Mutahir yang membelakangkan sebagainya. Disebabkan perkara inilah Sultan Mahmud Shah menyimpan dendam yang dalam terhadap Bendahara Tun Mutahir. Ampun tuanku. Mengapa lekas hendak berangkat? Santapan sedang disediakan. Tak payahlah Datuk Bendahara. Dia sudah kenyang dengan pemandangan-pemandangan di sini. Baiklah, ayo kita ke konflik seterusnya iaitu di mana berlakunya fitnah daripada seorang Laksamana Melaka iaitu Khoja Hasan. Jadi dendam Sultan berterusan dan kemudiannya berlaku peristiwa pembunuhan keluarga Tun Mutahir atas arahan Sultan selepas Tun Mutahir ini difitnah oleh Raja Mendalyar iaitu seorang Syahbandar Kerajaan Melaka pada ketika itu. Raja Mendalyar telah bertelingkah dengan Nina Suradewana iaitu seorang saudagar kaya raya di Melaka dan perkara ini telah dilaporkan kepada Bendahara Tun Mutahir. Namun, disebabkan hari telah petang, Bendahara Tun Mutahir telah meminta agar perkara ini diselesaikan dan dibincangkan pada keesokan harinya. Walau bagaimanapun, pada malam hari, Nina Suradewana telah datang ke rumah Bendahara Tun Mutahir dan menyerahkan sejumlah emas dengan niat agar Bendahara Tun Mutahir menyebelahinya dalam pertemuan esok hari. Perbuatan rasuah ini telah diketahui oleh Si Kitul yang juga merupakan saudara kepada Raja Mendalyar lalu dikabarkan kepada Syahbandar itu. Si Kitul telah bertindak mengambil kesempatan daripada pertelingkahan kedua-dua pedagang itu untuk melangsaikan hutang beliau terhadap Raja Mendalyar dengan membuat fitnah terhadap ahli keluarganya sendiri. Dalam usaha melangsaikan hutang itu, Si Kitul telah sedia mengacung kemarahan Raja Mendalyar dengan perbualan yang berbunyi, "Malam tadi, Nina Suradewana persembahkan 10 kati emas hendak menyuruh bunuh tuan hamba. Akan sekarang, Datuk Bendahara telah sebicaralah dengan Nina Suradewana. Tuan hamba hendak dikerjakannya." Mendengar perkabaran tersebut, Raja Mendalyar berasa dirinya terancam dan marah dan telah segera berjumpa dengan Laksamana Khoja Hasan yang amat rapat dengan Sultan bagi menyampaikan berita tersebut. Namun, Raja Mendalyar bukan sahaja bertindak menyampaikan fitnah dengan mengatakan Tun Mutahir akan menerhaka dengan cubaan merampas kuasa daripada Sultan Mahmud dan sedang mendirikan sebuah istana. Beliau juga telah datang bertemu dengan Laksamana Khoja Hasan dengan membawa harta sebagai hadiah, iaitu rasuah dengan niat supaya Laksamana menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan. Laksamana Khoja Hasan telah dipengaruhi oleh Raja Mendalyar lalu menyampaikan berita tersebut kepada Baginda Sultan. Disebabkan dendam lama tentang Tun Fatimah dan perasaan murka, tanpa usul periksa, Sultan Mahmud telah mengarahkan agar Bendahara Tun Mutahir dan seluruh keluarganya dibunuh. Disebabkan perilaku tak setia dan tidak mahu menderhaka terhadap arahan Sultan, Bendahara Tun Mutahir rela dihukum mati demi memastikan tidak mencetuskan keadaan yang lebih buruk.
Walau bagaimanapun, segalanya sudah terlambat. Umpama nasi sudah menjadi bubur apabila Sultan menyedari tindakannya salah akibat termakan perbuatan fitnah yang disampaikan oleh Laksamana Khoja Hasan. Sultan Mahmud Shah kemudiannya mengarahkan agar si pembuat fitnah, Raja Mendaliar dan koncunya si Kitul dihukum bunuh bersama ahli keluarganya. Rumah dan segala isi hartanya telah diarahkan untuk dibakar serta merta. Apa benarkah Datuk Bendahara menempah cik emas, kaus emas dan kasarnya nak menaiki Raja di Melaka ini? Ha? Ampun, Tuanku. Patik tidak menyembahkan perkara itu. Yang Patik saksikan dahulu ialah Nina Suradwana memberi emas 10 kati kepada Bendahara. Itu saja, Tuanku. Sia-sia mereka jadikan kamu Laksamana Khoja Hasan. Ini semua fitnah. Fitnah belaka. Menyebabkan Datuk Bendahara yang tidak berdosa mati terbunuh. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedua kali. Okey, tadi kita dah dengar konflik yang berlaku terhadap Sultan Mahmud dan Tun Muntahi. Sekarang saya akan menerangkan kesan terhadap konflik yang berlaku antara Sultan Mahmud dan Tun Muntahi. Pertamanya, berlakunya pembunuhan ke atas keluarga Tun Muntahi. Tun Fatimah dikecualikan daripada hukuman bunuh dan dijadikan sebagai isteri Sultan, manakala segala harta kekayaan milik Bendahara Tun Muntahi telah dirampas. Selain Tun Muntahi, anandanya iaitu Temenggung Tun Hasan, adiknya iaitu Seri Nara Diraja Tun Tahir dan menantunya iaitu suami kepada Tun Fatimah iaitu Tun Ali juga dihukum bunuh oleh Sultan kerana dianggap bersubahat dalam rancangan Tun Muntahi untuk menderhaka. Walhal ia hanyalah fitnah yang dibawa oleh Raja Mendaliar dan Laksamana Khoja Hasan. Seorang lagi anak Bendahara Tun Muntahi iaitu Tun Hamzah yang masih kanak-kanak pada ketika itu telah cedera pipinya dihiris pedang dari mulut hingga ke telinga, namun beliau tidak dibunuh. Peristiwa ini membuktikan bahawa kelemahan sistem pemerintahan ketika itu di mana Sultan Mahmud tidak menyelidiki terlebih dahulu segala maklumat yang disampaikan oleh Laksamana Khoja Hasan. Pembunuhan yang berlaku gara-gara fitnah menyebabkan Tun Fatimah telah kehilangan ahli keluarganya dalam sekelip mata sahaja. Dalam pada itu, hukuman mati juga telah dikenakan ke atas adinda baginda iaitu Raja Zainal. Walaupun dilakukan secara terselindung, adalah bertujuan untuk mengelakkan timbulnya fitnah dan kerosakan besar akibat perbuatan Raja Zainal itu sendiri. Dalam pada masa yang sama, timbulnya perasaan cemburu dalam diri baginda Sultan kerana baginda bimbang sekiranya Raja Zainal akan memikat Tun Fatimah. Seterusnya, Laksamana Khoja Hasan telah dikembiri dan dipecat ekoran kerana telah menyebarkan berita yang berbau fitnah terhadap Laksamana Tun Muntahi. Lantaran daripada konflik tersebut, Sultan Mahmud Shah mengambil keputusan untuk melepaskan tahtanya setelah mengetahui bahawa berita yang disampaikan oleh Laksamana Khoja Hasan itu adalah fitnah belaka. Peristiwa yang berlaku pada akhir tahun 1510 itu telah menyebabkan 3 tonggak utama kekuatan Melaka iaitu Bendahara Seri Maharaja Tun Muntahi, Penghulu Bendahari Seri Nara Diraja Tun Tahir dan Temenggung Tun Hasan telah mati dibunuh. Sultan Mahmud Shah sendiri sebagai nadi
kuasa, tonggak kedaulatan dan lambang perpaduan negara telah turun tahta, lalu mengakibatkan kepimpinan kerajaan Melaka menjadi lumpuh, pengurusan negara bercelaru dan pertahanan negara menjadi kucar-kacir. Peristiwa tersebut merupakan kemuncak krisis dalam politik Melaka yang pada satu tahap sukar dinafikan telah mengganggu sedikit sebanyak keutuhan politik Melaka sebelum ketibaan Portugis. Ekoran daripada mempunyai sistem politik yang lemah, ia telah menjadi salah satu faktor bermulanya zaman kejatuhan Melaka yang pada dahulunya merupakan sebuah negeri yang terkenal serta maju. Tambahan pula, para pembesar di Melaka pada ketika itu dikatakan mengamalkan amalan rasuah serta dilihat bahawa mereka juga telah menyalahgunakan kuasa mereka. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa pembesar pada ketika itu tidak amanah dalam melaksanakan tugas mereka. Kesannya, pentadbiran negeri Melaka menjadi semakin lemah sehingga berjaya ditawan oleh Portugis. Menerusi perbincangan kita pada hari ini, kita dapat lihat kejadian atau konflik yang berlaku ini adalah salah satunya dengan cara pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang kejam dan salah terhadap rakyatnya yang tidak bersalah. Sifat baginda yang menunjukkan sikapnya yang sering berfoya-foya lah yang menyebabkan konflik ini berlaku sehinggalah membawa kepada pembunuhan Tun Mutahir. Pembunuhan ini turut terjadi oleh disebabkan Sultan Mahmud Shah tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu tentang fitnah yang disampaikan oleh Tun Koja. Disebabkan fitnah yang tidak diselidik terlebih dahulu lah yang membawa kepada peristiwa pembunuhan insan-insan yang tidak bersalah itu. Oleh itu, konflik ini turut memberi pengajaran kepada kita semua bahawa janganlah kita melakukan sesuatu tindakan tanpa melakukan sebarang usul periksa dahulu. Bak kata pepatah, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Kita sudah sampai ke hujung episod pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye.